Salam sejahtera semua sekali lagi. Hari ini kita akan masuk ke dalam topik 2.1.2 peranan kerajaan dari aspek pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu membuatkan peningkatan dalam suatu kegiatan yang berkaitan dengan ekonomi, terutama dalam pembangunan ekonomi berbentuk fisikal yang seterusnya menyebabkan pertambahan dalam keluaran dalam negara kasar KDNK. Kalau kita lihat Raja 2.6 pertumbuhan ekonomi negara, pertama kita akan lihat pendapatan isi rumah. Pertumbuhan ekonomi meliputi perubahan dalam nilai mata uang, kemampuan atau pendapatan isi rumah. Isi rumah ini adalah orang yang berada di dalam sebuah keluarga. Perubahan nilai pasaran dalam semua sektor ekonomi dan sebagainya. Pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor pada peringkat tempatan, negara, dan serantau. Khususnya kita lihat menyebabkan kuasa beli pengguna. Perbelanjaan isi rumah akan menyebabkan berlakunya peningkatan permintaan. Permintaan yang meningkat akan menyebabkan perniagaan berusaha untuk mengeluarkan barang dan perkhidmatan. Semakin banyak duit seseorang, semakin dia mau sesuatu. Jadi bila semakin banyak yang dia mau, maka perniagaan pun perlu berusaha mengeluarkan barang dan perkhidmatan. Khususnya apabila kuasa beli pengguna semakin meningkat, keuntungan negara juga akan meningkat. Kenapa? Sebab peningkatan dalam aktiviti perniagaan. Jual beli berlaku kan. Perniagaan meningkatkan pendapatan penduduk setempat. Apabila perniagaan berkembang, hal ini dapat membantu perkembangan ekonomi sebuah negara. Pada masa ini terdapat pelbagai inisiatif yang telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan memacu pertumbuhan ekonomi negara. Banyak inisiatif ataupun usaha kerajaan untuk membantu supaya ekonomi negara kita semakin meningkat, bertumbuh. Kita lihat ini perkembangan peringkat tempatan. Perkembangan yang wujud dalam perniagaan pada peringkat tempatan akan membantu meningkatkan pendapatan penduduk setempat dan memberikan penduduk berbelanja lebih dan membantu memacu pertumbuhan ekonomi setempat. Orang lain bekerja di sektor lain, pergi ke pasar membeli barang, orang yang berada di pasar akan mendapat keuntungan daripada aktiviti jual beli. Jadi penduduk setempat di tempat itu semakin lama dia punya ekonomi semakin meningkat. Sebab berlakunya jual beli, penawaran dan permintaan. Peringkat negara. Kerajaan memainkan peranan untuk memperkukuh pertumbuhan ekonomi melalui pelaksanaan dasar tertentu. Dua dasarnya. Pertama, dasar fiskal. Murid-murid perlu ingat nih ya. Perlu hafal, faham. Dasar fiskal ini dilaksanakan melalui tindakan perbelanjaan pihak kerajaan dan pelaksanaan cukai tertentu yang boleh mempengaruhi permintaan. Yang boleh mempengaruhi permintaan. Kesannya, perniagaan akan berusaha meningkatkan pengeluaran barang atau perkhidmatan tertentu dan seterusnya meningkatkan pendapatan penduduk setempat. Hal ini seterusnya akan membantu perkembangan ekonomi sebuah negara. Dasar keuangan. Pula boleh dilaksanakan melalui peranan bank pusat, yaitu Bank Negara Malaysia (BNM) yang berusaha atau berupaya untuk mengurangkan kadar faedah bagi menggalakkan penduduk berbelanja dan aktiviti pelaburan oleh perniagaan. Hal ini seterusnya dapat menstabilkan keuangan negara. Terusnya peringkat serantau. Perbelanjaan penduduk akan meningkat
meningkatkan penawaran dan membantu mengukuhkan ekonomi negara. Oke, kerajaan boleh menyediakan allowance ekspor untuk menggalakkan perniagaan mengekspor lebih banyak barang dan perkhidmatan yang lebih banyak keluar negara. Oke. Baik. Tadi peranan kerajaan dari aspek ekonomi. Sekarang kita lihat pula peranan kerajaan dari aspek guna tenaga. Oke. Dalam konteks ilmu ekonomi, guna tenaga penuh akan berlaku apabila sebuah negara mencapai kadar pengangguran kurang daripada 4%. Oke. 4%. Kurang dari 4% menganggur, tidak kerja. Oke, dalam keadaan ini negara tersebut hanya mengalami pengangguran geseran. Oke, dia dipanggil pengangguran geseran sebab kadar pengangguran orang yang tidak bekerja sangat kurang daripada orang yang telah bekerja. Oke. Apabila guna tenaga penuh dicapai, hal yang membolehkan pekerja memperoleh pendapatan untuk memenuhi keperluan dan kehendak dalam kehidupan. Sebaliknya, apabila guna tenaga gagal mencapai guna tenaga penuh, hal ini menyebabkan wujud pengangguran. Oke, jadi guna tenaga penuh ini perlu ada dalam negara. Oke, dalam negara. Oke, kita mau negara kita ini mengalami ataupun mencapai pengangguran yang kurang. Contoh, kita lihat contoh. Jika sebuah kilang di satu kawasan ditutup, akhirnya menyebabkan penduduk yang bekerja di kilang itu kehilangan pekerjaan. Contoh lah, kita lihat saja di kawasan Beluran ini. Kita ada kilang Malsa. Kilang paling dekat, kilang kelapa sawit Malsa. Kalau murid-murid perhatikan, kebanyakan pekerja di sana adalah orang tempatan. Bayangkan kalau kilang ini ditutup, maka semua pekerja akan kehilangan kerjaan. Itu contohnya. Kehilangan punca pendapatan, tiada gaji, terpaksa cari kerja lain, dan seterusnya. Taraf hidup pun semakin berkurang. Sebelum ini setiap bulan ada gaji, tiba-tiba kilang tutup, penduduk tiada pendapatan setiap bulan. Seterusnya, kita akan melihat jenis-jenis pengangguran. Ada 4 jenis. Yang pertama, pengangguran bermusim. Berlaku apabila seseorang pekerja bekerja dalam jangka masa pendek pada setiap tahun. Apabila pekerjaan telah tamat, pekerja terpaksa mencari pekerjaan yang lain. Biasanya ini pekerja kontrak. Sekejap saja. Tidak sampai setahun. 6 atau 10 bulan. Contohnya, pekerja kontrak membina tandas awam. Kalau kita lihat tandas awam itu, tidak lama kan, hanya beberapa bulan saja. Seterusnya pengangguran kitaran. Pengangguran kitaran. Keadaan ekonomi yang meleset menyebabkan perniagaan kehilangan sebagian pendapatan dan tidak mampu membayar gaji kepada pekerja. Hal ini menyebabkan majikan terpaksa mengurangkan bilangan pekerja. Pengangguran kitaran ini berlaku begini. Kalau keadaan ekonomi kita meleset, sesetengah perniagaan tidak mampu bayar gaji pekerja. Jadi perlu mengurangkan bilangan pekerja.
Supaya perniagaan tidak tutup, perlu kurangkan kos gaji pekerja. Oke. Seterusnya pengangguran teknologi. Penggunaan teknologi boleh berlaku disebabkan oleh sektor perniagaan mengutamakan penggunaan teknologi menggantikan pekerja. Hal ini menyebabkan pekerja yang sedia ada kehilangan pekerjaan, sementara pekerja baru tidak boleh pekerjaan. Oke. Ini yang mungkin akan berlaku. Oke. Pengangguran teknologi, di mana perniagaan lebih mengutamakan mesin daripada orang. Oke, contohnya penghasilan penghasilan minuman Coca-Cola. Oke, penghasilan minuman Coca-Cola. Oke. Kalau murid-murid pernah lihat macam bagaimana penghasilan setin minuman Coca-Cola, oke, kita akan melihat bahwa kebanyakan 70% adalah dijalankan, penghasilannya dijalankan menggunakan mesin. Oke, pekerja hanya beberapa orang sahaja. Oke, inilah yang menyebabkan pekerja yang sedia ada kehilangan pekerjaan. Oke, semakin lama teknologi kita semakin baik. Oke, tidak perlu orang guna mesin. Oke, guna teknologi. Oke, dan seterusnya menyebabkan kita lihat ini. Orang yang di dalam perniagaan itu dibuang kerja, apatah lagi kalau orang baru mau masukkan. Orang yang di dalam pun dibuang, ini kan pula pekerja yang baru mau masuk. Oke, jadi di situ akan berlaku pengangguran teknologi. Pengangguran struktur. Berlaku perubahan dalam industri secara keseluruhan yang tidak memerlukan kemahiran pekerja. Oke, ini orang struktur di mana tidak perlu kemahiran pekerja, tidak perlu kemahiran. Oke. Baik, seterusnya kita lihat cara mengatasi pengangguran. Oke, ada 4 cara. Oke, macam mana 4 jenis pengangguran tadi yang sudah Cikgu terangkan dapat diatasi. Oke, kita lihat pengangguran bermusim bagaimana. Oke, kerajaan boleh memberi insentif kepada pihak perniagaan supaya pengurusan sesebuah perniagaan membenarkan pekerja terus bekerja. Oke, contohnya intensif yang boleh diberikan oleh kerajaan ialah pengecualian cukai atas bayaran gaji pekerja yang boleh terus bekerja dalam satu tempo masa tertentu. Oke, macam sekarang ini kan musim wabak COVID-19. Banyak perniagaan terpaksa ditutup. Bagaimana kerajaan bantu supaya pekerja-pekerja tidak diberhentikan ataupun tidak dibuang adalah insentif gaji. Oke, pengangguran teknologi. Oke, bagaimana mengatasi masalah pengangguran teknologi? Penggunaan mesin-mesin modern hanya digunakan untuk proses tertentu sahaja. Oke, yang tidak dapat dilaksanakan oleh tenaga buruh. Oke, tenaga buruh itu adalah pekerja. Oke, selain itu maklumat kegiatan peluang pekerjaan juga perlu diberi dan dikongsi dengan semua tenaga buruh. Oke, jadi macam mana mau elakkan penggunaan teknologi adalah apa yang pekerja tidak mampu buat baru guna mesin. Oke, begitu. Guna teknologi. Penggunaan kitaran. Bagi mengatasi penggunaan kitaran, tindakan kerajaan yang sesuai ialah menjalankan dasar fiskal dan dasar keuangan. Oke, saya ucap tadi dalam mengekang kemelesetan ekonomi. Dengan itu, aktiviti perniagaan dapat terus beroperasi dan pengecilan bilangan pekerja dapat dikurangkan. Oke, pengangguran struktur. Bagi mengatasi pengangguran struktur, kerajaan boleh membuat perencanaan ekonomi sesuai dengan tren perubahan ekonomi dan perniagaan. Oke, maka setiap perubahan boleh dihadapi dengan lebih mapan karena persiapan telah dibuat terutama dalam keperluan tenaga pekerja yang selari dengan perubahan tuntutan semasa. Kerajaan perlu peka tentang perubahan global yang boleh mempengaruhi arah tuju dan corak perniagaan pada jangka masa pendek dan jangka masa panjang.
Baik, seterusnya peranan kerajaan dari aspek ekonomi. Yang pertama, inflasi. Oke, apa itu inflasi? Satu fenomena kenaikan harga barang dan perkhidmatan secara berterusan. Oke, harga barang dan harga perkhidmatan terus menaik. Oke, kenapa? Oke, peningkatan permintaan barang atau perkhidmatan berbanding dengan jumlah barang atau perkhidmatan yang terlihat dalam pasaran. Oke, macam sekarang ini kita lihat, oke, topeng muka, oke, penutup hidung. Oke, sekarang ini jumlah penutup hidung adalah kurang. Oke, jadi harga penutup hidung dan mulut akan dinaikkan oleh peniaga. Oke, kenapa? Sebab penawaran topeng muka adalah semakin berkurang. Banyak yang mau tapi barang kurang. Itu dimana permintaan lebih banyak daripada penawaran. Oke, selain itu kenaikan kos pengeluaran barang dan perkhidmatan yang dikenali sebagai inflasi tolakan kos. Oke, dimana untuk menghasilkan sesuatu kosnya lebih tinggi. Oke, jadi setiap perniagaan perlu untung. Oke, jadi dia perlu menutup kos-kos yang dia perlu tanggung agar dia mendapat keuntungan. Oke, jadi bagaimana? Oke, kerajaan untuk mengatasi masalah ini. Oke, mengawal kenaikan harga barang dan perkhidmatan. Oke, kerajaan memastikan kebajikan pengguna atau pelanggan sentiasa dilindungi dan dipelihara. Oke, kerajaan memantau. Oke, hal ini penting bagi memastikan rakyat tidak terbeban dengan peningkatan harga barang dan perkhidmatan. Oke, macam sekarang ini Jabatan Kastam akan melawat ke kedai-kedai sekiranya ada kenaikan harga barang yang melampau, peniaga akan didenda. Baik. Seterusnya. Oke. Kenaikan harga barang dan perkhidmatan berlaku disebabkan oleh jumlah barang perkhidmatan yang tidak mencukupi. Oke, tidak cukup. Macam ucap tadi. Oke, jadi pelaksanaan dasar galakan pelaburan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kadar pengeluaran sesuai dengan jumlah permintaan. Hal yang seterusnya boleh meningkat kenaikan harga secara berterusan. Oke, contohnya kalau barang itu semakin banyak, oke, semakin cepat dijual. Oke, makin cepat dijual kalau penawaran banyak, barang itu semakin cepat dijual. Oke. Jika inflasi berlaku disebabkan oleh tolakan kos, kerajaan akan memberikan subsidi kepada pengeluaran supaya tidak berlaku meningkatkan kos pengeluaran yang dipilih pengeluar dan mengelakkan berlaku peningkatan harga barang dan perkhidmatan. Oke, langkah lain meningkatkan kadar faedah. Oke, apabila berlaku inflasi, kerajaan berperanan untuk mengurangkan tekanan permintaan terhadap barang atau perkhidmatan dan menggalakkan penduduk untuk menyimpan uang melalui peningkatan dalam kadar faedah. Kesannya permintaan akan jatuh yang menyebabkan harga tidak terus naik. Oke, meningkatkan kadar faedah. Apabila rakyat simpan duit, contohnya di pejabat pos. Oke. Apabila saat sampai tempo matang suatu simpanan, oke, maka simpanan tersebut jumlahnya akan bertambah. Oke, jadi orang tidak membelanjakan, lebih banyak menyimpan dari membelanjakan. Oke. Dasar kerajaan. Tindakan kerajaan melalui dasar-dasar yang dilaksanakan oleh penduduk sebuah negara mengekalkan kesejahteraan dengan memenuhi keperluan dan kehendak dalam kehidupan. Harga barang perkhidmatan yang stabil, memberi daya saing dalam aspek harga, dan hal ini mendorong peningkatan permintaan terhadap produk tempatan daripada pengguna negara luar. Baik, seterusnya kita lihat deflasi. Oke, apa itu deflasi? Satu keadaan kejatuhan harga barang dan perkhidmatan secara berterusan. Kalau inflasi dia semakin
naik, tapi ini harga semakin turun. Oke, apa faktor? Oke, pertama permintaan jatuh, termasuklah faktor permintaan jatuh disebabkan oleh penduduk tidak mampu membeli barang di pasaran. Oke, orang tidak mampu sudah beli barang. Itu penduduk meramalkan harga barang penempatan akan terus jatuh, kesannya pembeli akan menangguhkan pembelian. Oke, pengguna atau penduduk akan merasa barang itu akan semakin harganya semakin berkurang pada masa akan datang. Jadi dong tidak beli sekarang, orang beli pada masa harga tersebut jatuh. Contohnya, oke, handphone. Oke, hari ini contohnya keluar handphone Samsung S20 Plus, harga 3.000 lebih dan hampir 4.000. Oke, tapi kalau penduduk berpikir, oke, pada masa akan datang ada keluaran baru, harga akan turun. Oke, jadi orang tidak beli handphone tersebut pada masa keluaran pertama, tapi beli pada masa akan datang. Oke, apa kesan deflasi? Oke, membantukan aktiviti perniagaan sebab tidak jual, aktiviti jual beli. Penduduk kehilangan pekerjaan. Kalau tidak aktiviti jual beli, pekerja pun tidak peniaga tidak mampu bayar gaji pekerja dan pekerja akan diberhentikan. Oke, kuasa beli penduduk menurun. Oke, sebab pembeli lebih banyak menahan daripada membeli pada waktu tersebut. Oke, seterusnya. Oke, bagi mengatasi masalah tersebut, yaitu masalah deflasi, kerajaan memainkan peranan seperti berikut. Oke, pertama turunkan kadar cukai. Oke, kurangkan kadar cukai yang dibayar oleh pengguna supaya dapat meningkatkan pendapatan beli guna penduduk. Kesannya pengguna boleh belanja lebih bagi merancangkan aktiviti perniagaan. Oke. Oke, seterusnya memberi khidmat, nasihat dan perundangan. Oke. Mendidik. Oke, kerajaan akan berperan yang mendidik para peniaga agar menggunakan setiap sumber cara optimum. Oke, sebaik mungkin dalam aktiviti perniagaan bagi meningkatkan jumlah aktiviti ekspor ke negara serantau. Oke, dasar keuangan negara. Oke, deflasi juga dapat diatasi dengan menurunkan kadar faedah supaya pengguna mengurangkan simpanan di bank dan meningkatkan perbelanjaan. Oke. Kerajaan juga menggunakan peruntukan undang-undang dan beberapa dasar percukaian seperti menurunkan cukai ekspor untuk menggalakkan aktiviti perniagaan pada peringkat antara bangsa. Oke. Dasar fiskal boleh dilaksanakan bagi tujuan meningkatkan permintaan yang akan meningkatkan harga barang serta merancangkan aktiviti dan hasil jualan perniagaan. Seterusnya, hasil pendapatan kerajaan akan meningkat melalui kutipan cukai korporat dan individu. Kutipan atau hasil cukai yang diperoleh akan dapat memastikan aktiviti perniagaan berkembang melalui dasar fiskal dan dasar keuangan. Oke, contoh. Oke, kita lihat contoh budget 20XX. Oke, ini contoh belanjawan negara. Oke. Ini kita boleh lihat ada pelbagai budget yang disediakan bagi setiap perkara dalam negara. Oke. Jadi kita punya sisi PDP sampai di sini. Baik, selepas ini cikgu akan rumuskan apa yang telah kita pelajari. Oke, baik. Hari ini kita sudah belajar berkaitan peran kerajaan dari aspek pertumbuhan ekonomi. Oke, melibatkan 3, pendapatan isi rumah, kuasa beli pengguna, keuntungan negara meningkat. Seterusnya kita belajar berkaitan peranan kerajaan dari aspek guna tenaga. Oke, terdapat 4 jenis pengangguran: bermusim, kitaran, teknologi, dan struktur. Oke. Seterusnya peranan kerajaan dari aspek ekonomi. Oke, kita juga belajar berkaitan inflasi dan juga deflasi. Oke.
Seterusnya